أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Berkata Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, maka sayugianya bagi orang yang berakal segera bertaubat atas dosa yang telah lalu dan memikirkan akan bekalan mencapai keselamatan di akhirat. Dia memutuskan angan-angan keduniaan, segera bertaubat, mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala, meninggalkan larangan-larangannya, sabar menahan nafsu dan tidak memperuntukkan keinginan syahwat. Ingat, nafsu adalah berhala. Barang siapa menuruti nafsu, berarti ia menyembah berhala. Orang yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, dialah yang mampu menahan nafsunya. Pengerusi dan seluruh ahli-ahli jawatan kuasa Masjid Tariq bin Ziyad, tuan-tuan imam, bila dan siap, ashabul fadilah, para asatizah, tuan-tuan guru, para alim ulama, kepimpinan masyarakat, seterusnya hadirin hadirat, muslimin muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita rafa'kan setinggi-tinggi rasa syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana pada malam yang mulia ni dapat sama-sama kita bertemu di dalam rumah Allah di Masjid Tariq bin Ziyad ini untuk sama-sama kita mendirikan solat fardu maghrib secara berjamaah, dan insya-Allah sekejap lagi kita sama-sama pula mendirikan solat fardu isyak secara berjamaah juga. Dan di kesempatan waktu yang ada ni, kita berada seketika di dalam taman-taman syurga, di dalam majlis ilmu, yang mana majlis ini merupakan majlis yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan keberadaan kita di dalam rumah Allah Ta'ala ini, dalam keadaan kita berniat iktikaf, kita sama-sama juga dilimpahi dengan rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi insya-Allah tuan-tuan sekalian, marilah malam ni sama-sama kita meneliti apa yang dinyatakan ataupun apa yang telah dikatakan oleh Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Mukhasyafatul Qulub, di mana kata Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, dia kata maka sayugianya bagi orang yang berakal. Dia sebut dengan perkataan maka sayugianya. Kalau kita tengok dalam kitab-kitab lama lah, dalam kitab-kitab lama ataupun dipanggil kitab turas ataupun kitab kuning, bila kita sering ataupun kerap kali bertemu dengan perkataan sayugia.
Jadi makna maka sayugia ni membawa maksud maka sepatut-patutnya. Maka sepatutnya. Jadi kata Imam Ghazali, maka sepatutnya bagi orang yang berakal, bagi orang yang mempunyai akal, bagi orang yang cerdik, bagi orang yang bijak. Maksud bagi orang berakal ni iaitu orang yang cerdik, orang yang bijak. Kerana manusia ni semuanya dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan akal. Bila mana kita ni ada akal, dengan akal itulah kita gunakan untuk berfikir. Dengan akal itu jugalah untuk kita membolehkan kita membezakan antara hak dan batil. Dengan akal ini jugalah yang membezakan kita dengan makhluk-makhluk yang lain. Kalau kita tengok haiwan pun ada otak. Lembu ada otak, kambing ada otak, udang ada otak. Nampak tak? Tetapi walaupun mereka ni ada otak, tapi mereka ni tidak ada akal. Sebab itulah bila tidak ada akal, maka binatang-binatang ni dia tak cerdik. Dan dia juga bukanlah daripada makhluk yang dibebankan hukum syarak kepada dia. Sebab tu kambing tak akan seluar, tuan-tuan. Walaupun kambing ni ada kasut, walaupun kambing ni ada janggut, kena molek panjang lagi janggut dia daripada janggut kita. Tapi dia tak akan seluar. Dia tak bakal seluar pun dia tak berdosa. Sebab tu kambing ni kecing merata, begok merata, masuk dalam pagar rumah orang, masuk dalam halaman orang, masuk dalam kebun orang. Nampak dosa dak dia makan tanaman orang tanpa kebenaran tuan punya kebun, tak berdosa. Pasal apa? Sebab kambing ni dia tidak ada akal, jadi dia tak boleh beza yang mana boleh, yang mana tak boleh, yang mana baik, yang mana tak baik. Yang mana molek, yang mana tak molek, yang mana baik, yang mana jahat, dia tak boleh nak beza. Dia tak boleh nak beza. Jadi beza dengan kita manusia, di antara kelebihan yang ada pada kita manusia ni, Allah Ta'ala anugerahkan akal. Dengan akal ni lah kita boleh bezakan yang mana molek, yang mana tak molek, yang mana yang dikira sebagai perkara yang dilarang, dan juga yang mana dikira sebagai suatu perkara yang disuruh. Nampak? Yang mana perkara yang boleh mendatangkan dosa, yang mana perkara yang boleh mendatangkan pahala. Ini di antara nikmat akal yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tapi kadang-kadang ada juga di antara manusia yang ada akal tetapi dia tidak menggunakan akal yang Allah Taala beri. Sebab tu orang yang tidak gunakan akal dikategorikan sebagai orang yang kufur nikmat. Sebab akal ni nikmat. Nikmat ni bukan nanti kata duit ringgit je. Nikmat ni bukan kata nanti kata makanan minuman je. Akal ni pun nikmat juga. Yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala kepada manusia. Jadi bila orang yang tak gunakan akal, tak gunakan akal, maka orang ni telah mengkufuri akan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab tu orang yang cerdik, orang yang bijak adalah orang yang sentiasa menggunakan akal fikiran. Tapi tak boleh guna 100%. Sebab kadang-kadang ada juga orang yang gunakan akal melebihi daripada hukum. Itu tak boleh pula. Dia gunakan akal semata-mata, dia gunakan akal 100%. Ada benda yang boleh kita gunakan akal, ada benda yang kita tak boleh gunakan akal. Bila sesuatu hukum yang telah ditetapkan pada syarak, maka kita tak boleh nak lawan hukum tu dengan akal kita, tak boleh. Contohnya semayang zuhur, bila masuk waktu zuhur, akal kata berapa kena semayang pukul 1 lebih. Tak boleh ke semayang zuhur pukul 11? Akal kata berapa? Pukul 1 lebih ni sibuk. Pukul 1 lebih ni bagi dia keadaan tu keadaan yang sibuk. Jadi pukul 11 pagi ni keadaan yang lapang pada dia. Tak ada kerja benda yang dia nak buat. Dia
waktu tu waktu yang lapang pada dia. Jadi apa salahnya kalau kita semayang pukul 11? Apa salahnya kita semayang zuhur pukul 11 pagi? Yang penting semayang. Tuhan nak terima tak nak terima itu hak Tuhan. Bukan kerja kita. Orang yang cakap gini orang yang gunakan akal untuk menyanggah hukum syarak. Tak boleh. Dikira orang ni orang tak berakal. Nampak tak? Nampak? Akal nak lawan hukum. Tak boleh. Nampak? Sebab tu akal mesti digunakan pada tempat yang sesuai untuk kita menggunakan akal fikiran. Sebagai contoh, kita memikirkan tentang kebesaran Allah melalui akal kita, maka kita akan dapat dalil yang dinamakan dalil akli tentang kehebatan dan juga tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka waktu boleh. Kita tengok benda yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akal pun kata inilah kebesaran Allah. Inilah kehebatan Allah, inilah keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka hak ni boleh. Adapun gunakan akal untuk canggah hukum syarak, maka yang ni tak boleh. Dikira sebagai orang yang tidak berakal ataupun akal yang sengit dipanggil. Akal yang sengit. Baik. Jadi kata Imam Ghazali, sepatutnya bagi orang yang berakal, kata dia, yang pertama mestilah segera bertaubat di atas dosa yang telah lalu. Ini sifat orang berakal. Ini di antara sifat-sifat bagi orang yang berakal, sifat-sifat bagi orang yang cerdik, sifat-sifat bagi orang yang bijak. Sifat orang yang berakal, sifat orang yang cerdik, sifat orang yang bijak, mengapa dia kena buat? Di antaranya iaitu segera bertaubat di atas dosa yang lalu. Imam Ghazali sebut bertaubat dulu. Bapa Imam Ghazali tak kata sifat orang cerdik adalah orang yang memperbanyakkan amal soleh. Ataupun Imam Ghazali kata sifat orang yang cerdik adalah orang yang sentiasa melakukan amalan-amalan soleh. Imam Ghazali tak kata gitu, tapi Imam Ghazali sebut sifat orang cerdik, sifat orang bijak, sifat orang berakal adalah orang yang segera bertaubat di atas dosa yang lalu. Kenapa tuan-tuan? Kerana orang yang sentiasa bertaubat dan orang yang segera bertaubat adalah orang yang kenal diri. Orang yang kenal diri. Bahasa kapung dia panggil orang sedar diri. Nampak? Orang hak sedar diri, bahasa mudah lah. Bahasa mudah faham. Mu sedar diri ke tak? Aku sedar diri. Yalah, saya sedar saya ni siapa. Mana orang sedar diri tu? Orang kenal diri tu. Jadi orang yang kenal diri dia sendiri, orang yang sedar diri dia sendiri, nampak? Di antaranya apa? Di antaranya iaitu orang ni segera dan sentiasa bertaubat kepada Allah. Berapa dia kata dia sedar diri? Kerana dia tahu dia ni yang pertama sentiasa melakukan dosa dan maksiat kepada Allah. Dia ni hina di pandangan Allah, hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita ni tuan-tuan, kalau kita rasa kita ni berdosa, kalau kita rasa kita ni pendosa, kita rasa kita ni banyak dosa kepada Allah, maka itulah orang yang sedar diri. Itulah orang yang tawaduk kepada Allah. Itulah orang yang menghinakan diri di sisi Allah ataupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang yang rasa dia tu tak berdosa, dia rasa dia tak berdosa, dia rasa dia tak ada dosa, dia rasa dia bersih, dia rasa dia suci daripada dosa, maknanya orang ni orang yang sombong kepada Allah. Orang ni orang yang dia berasa dia ni mulia di pandangan Allah, dia berasa dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, orang yang berasa diri dia ni hina di hadapan Allah, orang yang sentiasa merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, orang yang sentiasa dengan sifat tawaduk, maka orang ni akan diangkat oleh Allah, orang ni akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nampak? Kita ni tuan-tuan, asal kata kita lah. Kita tengok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebut di dalam riwayat-riwayat, Nabi ni sentiasa beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Ada riwayat yang kata Nabi ni beristighfar 70 kali sehari. Ada yang kata Nabi bertaubat dan beristighfar 100 kali sehari. Wahai Nabi ni tuan-tuan maksum, tak ada dosa. Nabi ni dah dimuliakan oleh Allah. Nabi ni di antara makhluk yang paling mulia di langit dan di bumi. Tapi kenapa Nabi masih lagi beristighfar? Nabi masih lagi bertaubat kepada Allah setiap hari. Setiap hari tuan-tuan. Kita ni ada tak taubat setiap hari? Sebut taubat tu ada tiap-tiap hari. Aku taubat dah, tak buat dah. Taubat aku tak pergi dah. Sebut je taubat. Nak sebut saja, tapi bertaubat yang betul-betul, bertaubat yang sebenar taubat dah. Sebut je, aku taubat tak pergi dah. Nampak tak? Taubat tak pergi dah. Taubat tak buat dah. Nampak? Sebut je taubat, tapi taubat betul dah. Nampak? Nabi sentiasa bertaubat. Kenapa? Kerana Nabi ni sentiasa rendahkan diri di hadapan Allah. Nabi ni meletakkan diri dia dengan sifat tawaduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Patutnya kita kena tiru, kita kena ikut contoh tauladan yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana? Di antaranya sentiasa kita ni bertaubat kepada Allah. Macam mana kita nak taubat pada Allah Ta'ala tuan-tuan? Tadi saya sebut awal tadi, kita kena letakkan diri kita, kita kena sedar diri yang mana kita ni adalah pendosa. Kita ni sentiasa berdosa. Kita ni sentiasa buat dosa, buat salah dan buat maksiat kepada Allah. Macam mana nak tahu? Sebab itulah disuruhnya kepada kita. Kalau tuan-tuan tengok dalam satu kitab, kitab yang berjudul Hidayatus Salikin, karangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullahu ta'ala. Kata Syekh Abdul Samad, di antara perkara yang disunatkan kepada kita untuk kita buat sebelum daripada tidur, iaitulah kita kena muhasabah diri. Kita kena muhasabah diri. Dan muhasabah diri ni memang disuruh. Batu Sayyidina Umar sebut, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kamu, hitunglah diri kamu sebelum kamu dihitung, sebelum kamu dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum daripada mana kita tidur, masa kita nak tidur tu, sebelum kita pejam mata, lepas pada kita bismillah 21 kali, lepas baca Fatihah, lepas baca 3 kul, lepas baca ayat kursi, lepas pada kita baca doa nak tidur, bismikallahumma ahya wa amut, kita muhasabah diri. Kita muhasabah diri. Hari ni, sepanjang hari ni, start daripada subuh tadi, sampailah kepada nak tidur ni, banyak mana dosa yang kita buat, banyak mana maksiat yang kita buat, banyak mana amal soleh, banyak mana kebajikan yang kita buat kepada Allah. Kita hitung. Kita hitung. Hari ni start daripada bangun mata, celek mata, bangun tidur, sebelum daripada semayang subuh sampai nak pejam mata, banyak mana dosa yang dah kita buat kepada Allah, banyak mana maksiat yang dah kita lakukan kepada Allah, banyak mana perkara-perkara yang melalaikan kita, yang melekakan kita, yang menyebabkan kita ni jadi orang yang lara di sisi Allah, yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak mana? Hitung hak dosa dulu. Hitung hak dosa dulu, hitung hak maksiat dulu, hitung hak lara dulu, hitung yang lalai dulu. Lepas tu baru kita hitung banyak mana amal soleh yang kita buat. Hitung amal soleh. Semayang fardu je kita buat, semayang fardu je, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Lepas subuh kita buat apa? Lepas subuh kita ngeteh. Lepas subuh kita nyembang.
Wah, lepas subuh ada kebajikan tak? Patutnya ada. Mana? Ada kuliah subuh. Tapi kita dengar tak kuliah subuh? Tak, kita balik rumah. Nampak? Balik rumah buat apa? Ada orang apa? Tidur. Nak? Ada orang ni pula dak lepas mayang subuh ada kuliah subuh, tapi kita duduk tak? Tak, kita pergi kedai ngeteh. Tak, wah ada kuliah subuh. Sepatutnya ada ruang pada kita untuk buat kebajikan. Tapi dak. Apa? Kita pun ciptakan alasan. Ustaz dak sedar. Nah, ustaz kerah, ustaz kasar, ustaz begitu, ustaz begini. Tak faham ustaz cakap Terengganu. Kita bukan orang Terengganu, jadi tak faham bahasa Terengganu. Nah, bagi ustaz Kedah pula tak faham cakap Kedah. Kita orang Terengganu, ustaz tu cakap Kedah tak faham. Nah, mari hak ni pula kita orang Kedah tak faham bahasa Kelantan. Ustaz tu cakap Kelantan tak faham. Nah, kita cipta alasan. Lah kali nak kita ambil keputusan pergi kedai ngeteh. Awak ada kebajikan sepatutnya. Tak mana duduk dalam majlis ilmu kebajikan. Berapa kebajikan? Dah malaikat duduk. Ni ramai-ramai ni malaikat ada kan? Malaikat ada, jin Islam ada, tapi kita ramai dok malu ke malaikat. Malaikat masuk kita tembur. Bukan sini. Bukan sini. Cerita ni ke Antartika. Bukan sini. Malaikat duduk dalam majlis ilmu, kita duduk atas motosikal. Kata bodoh marah. Nampak? Kita duduk luar, kita balik rumah, macam-macam pasang. Nampak tak? Wah, ada peluang kebajikan, tapi kita tak buat. Habis hak tu. Lepas tu kita pun menjalankan aktiviti kehidupan harian macam biasa. Hak pergi pasar, hak pergi kedai, hak nega, hak kelaut, hak yang nukang, hak hija. Masuk mayang zuhur, waktu zuhur. Masuk waktu zuhur, kita pun mayang zuhur. Habis mayang zuhur, kita pun sambung aktiviti hidup kita harian macam biasa. Masa kita buat aktiviti kehidupan harian tu, apa benda yang kita selitkan? Mata kita macam mana? Telinga kita macam mana? Mulut kita macam mana? Tangan kita macam mana? Kaki kita macam mana? Hati kita ni macam mana? Hak tu yang tertakluk di atas taat dan tertakluk di atas maksiat. Mata ni boleh jadi dua benda, sama ada taat atau maksiat. Telinga sama ada taat atau maksiat. Mulut sama ada taat atau maksiat. Tangan kaki sama ada taat atau maksiat. Hati kita ni sama ada taat ataupun maksiat, yang dinamakan taat batin dan juga dinamakan maksiat batin. Hati kita ni, hak ni yang perlu kita muhasabah, tuan-tuan. Hak ni yang disuruh kita muhasabah sebelum daripada kita tidur. Lepas asar, habis mayang asar, sambung aktiviti hidup, riadah, bersukan dan seumpamanya. Sama juga. Habis asar masuk garik, lepas garik kita buat apa pula? Mari sejik mayang garik. Mayang garik. Pas mayang garik, ada apa pula? Ada majlis baca yasin, tahlil. Dak juga kita. Orang baca yasin, kita nyembang. Patutnya yasin tu qiraatil Quran. Dia kata tak boleh yasin. Mana boleh yasin? Berapa tak boleh? Mana ada Nabi buat? Mana ada Nabi buat yasin? Kan malam Jumaat, contoh, malam Jumaat Nabi dah suruh baca yasin dah. Nabi suruh baca Al-Kahfi. Malam Jumaat atau pagi Jumaat Nabi suruh baca Al-Kahfi. Dah ni baca yasin bid'ah. Bid'ah. Berapa? Sebab Nabi dah suruh buat. Batu kita dah baca yasin. Orang baca yasin kita baik kita nyembang. Berapa? Baca yasin pun bid'ah. Buat benda apa? Pula dah. Pasal Nabi tak suruh baca yasin, dan Nabi suruh sembang ke? Nabi suruh nyembang ke? Itu sedang hangat berujah. Nabi tak suruh baca yasin. Baca yasin bid'ah. Nabi suruh baca surah Al-Kahfi. Dan masa orang ngajar mau nyembang, Nabi suruh nyembang ke?
Masa orang buat kuliah mu tembus balik, Nabi suruh balik je. Dah tu tak bid'ah. Bukan sini, ke Afrika cerita ni. Nabi kata idza maratum birriyadil jannah farta'u. Kalau kamu lalu ikut taman-taman syurga, hendaklah kamu singgah, kata Nabi. Sahabat kata ada taman syurga ke ya Rasulullah? Nabi kata ada. Kenapa? Majalisil ilmi, majlis-majlis ilmu. Dah tu Nabi suruh singgah, dah mu dah ada dah dalam, mu tembus lagi keluar, Nabi suruh ke? Tak bid'ah ke? Tadi orang baca Yasin mu kata bid'ah, yang mu lagi daripada majlis ilmu, tak bid'ah ke? Bukan sini saya kata ni. Oh, ustaz parok kena ustaz nasib, siapa suruh panggil? Molek-molek minggu kelima tak ada program, nak suruh duduk diam rumah pergi panggil, siapa suruh? Lah tak? Saya tuan-tuan memang minggu kelima tak ada kuliah tetap. Nak biasa saya minggu kelima, nampak tak? Minggu kelima saya berehat lah. Kalau tak ada kalau tak ada kat madrasah, saya duduk di rumah. Tak ada di rumah, cari saya tempat ngai, itu je lah. Tapi ada orang panggil, kita marilah. Kita mari. Nasib kan awak agama. Nampak tak? Panggil tukar urut, sakit orang, tekanlah ke orang tu. Jetak jerit sakit, nasib lah. Siapa suruh mu nak buruk? Gitu kaedah dia. Nampak tak? Sipir dia gitu. Tak? Waktu tuan-tuan masyarakat ni pelik-pelik tuan-tuan. Kadang-kadang masyarakat ni tak nampak. Allah bagi pada kita berbagai-bagai bentuk peringatan dah Allah bagi. Tapi kita ni manusia ni tak berubah-ubah. Dulu tak ada Covid, Allah bagi Covid, Allah hantar Covid. Masjid tutup, kuliah tak boleh, tutup masjid. Lama mana masjid tutup? Lama mana surau tutup? Jumaat pun tak boleh tuan-tuan. Kemudian dilonggarkan, hanya jawatan kuasa sahaja yang boleh sembahyang di masjid dan surau. Tok bila pun bang taing hayya 'alas solah, tukar as-salatu fi buyutikum, sembahyanglah di rumah-rumah kamu, tukar patah tu. Masa tu ramai sungguh apa benda lah sedih oleh buka. Bisi bango dalam Facebook, bisi bango dalam WhatsApp group, bisi bango kecoh hanya kali degung-degang, gedebung-gedebang, boleh buka sejik, boleh buka surah dengan hak yang paling minimum. Hak maksimum 40 orang. Mula-mula 12 orang, lepas 12 orang tambah sikit, sampai 40 orang, penjarakan sosial 1 meter. Mayanglah kita jarak 1 meter. Lepas tu bising pula, pas bila nak mayang jarak ni, berapa pula dak sah mayang jarak ni. Waktu orang suruh mengaji tak mau mengaji, tu bodoh pas kemapuh. Minta maaf lah kalau rasa suruh mengaji tak mau mengaji. Orang ngajar mau tembak lari. Lepas tu bisi pula boring, tak ada benda, sunyi, pas garik senyap, pas subuh senyap, ada benda. Okeylah, jabat agama bagilah buat program hanya kuliah maghrib dan subuh sahaja. Itu pun masuk isyak berhenti. Pak ada kuliah maghrib, hak bisi bangun saat ni tak ada pun muka dia, tak ada pun muka dia tuan-tuan. Habis bangun degung-degang ni, tak ada pun batang hidung ni. Molek ambil kayu 2 pak katok atas tekuk molek. Bukan kerah ni, geram. Apa? Itu saya kata ni, manusia ni tak pernah berubah perangai. Apa? Tak cukup dengan Covid yang belum selesai, macam-macam varian ada. Kappa, apa lagi? Kappa, lepas tu Delta tau. Delta. Delta teruk sekali tuan-tuan. Hak Delta tu teruk sekali. Dengan saya pun belayar tuan-tuan. Hak Delta tu teruk sekali. Dengan saya belayar 14 hari duduk pusat kuarantin.
Di antara benda manis duduk kat pusat kuarantin apa? Semayang Jumaat. Semua rapat-rapat. Nak, semua rapat-rapat tuan-tuan. Ada ahli lah, ahli yang baru masuk, dia kata, kenapa semayang tak jarak? Dia kata, kenapa semayang tak jarak? Kata nak jarak dah apa? Positif belaka dah. Nak jarak buat apa? Positif belaka dah. Memang tak jaket dah. Oh, ya tak ya. Semayang rapat-rapat tuan-tuan. Nak, mah tak pakai. Lepas semayang ni salam berpeluk. Takut kenapa? Tak jaket dah. Nah, tak jaket dah. Hak takut luar ni hak jaket ni. Lepas Delta, napa pula? Omicron. Ini baru pula, napa pula? Delta Cron. Lepas Delta Cron, Megatron. Lepas Megatron, Ultraman Taro. Nah, maknanya nak kabar berbagai-bagai musibah yang Allah bagi. Covid tak habis, mari banjir pula tuan-tuan. Masya Allah, tahun lepas tuan-tuan kita tengok, kita saksikan banjir yang begitu dahsyat. Dahsyat tuan-tuan, dahsyat, sangat-sangat dahsyat banjir. Tapi habis banjir, tuan-tuan tengok sifat manusia. Tuan-tuan tengok, kita tengok sifat manusia. Kita bukan hanya sekadar nak tuding jari kepada orang, dan kita kena muhasabah diri kita kata. Muhasabah diri kita kata, ada tak perubahan yang kita buat? Kalau kita tengok rata-rata baik masjid surau, tak ada perubahan tuan-tuan, sama. Orang yang kena Covid masih lagi ada tak semayang pun ada. Dah kena Covid, nak mampus lele, tak mayang. Dah mayang tuan-tuan. Nah, saya tahulah, saya 14 hari duduk pusat kuarantin tuan-tuan. Saya duduk pusat kuarantin selama 14 hari, jumlah pesakit 1,500, 85% orang Islam. 85% orang Islam. Yang naik semayang 5 waktu sehari semalam, naik atas pentas tempat semayang lebih kurang 20 ke 25% sahaja. Hak lain berapa uzur? Uzur. Nak kata uzur laki belaka. Nampak tak? Nampak? Ini kata manusia tak pernah berubah. Manusia tak pernah bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam majlis ilmu. Saya ada beberapa sahabat-sahabat, kawan-kawan daripada Muslim Care sebelum Covid dulu, dia orang ni buat program. Misi bantuan ke Syria, misi bantuan ke Morocco. Di antara tempat yang paling dahsyat, buat misi bantuan ke Gaza, Palestin. Masuk Masjid Al-Aqsa tuan-tuan. Nak masuk Masjid Al-Aqsa ni waktu tu, dia cerita masa tu. Nak masuk Masjid Al-Aqsa terpaksa melalui kereta kebal Israel. Kereta kebal Israel tuan-tuan. Kereta kebal Israel bukan macam kereta kebal kita. Kereta kebal Israel ni boleh lalu dalam air, atas air, boleh nembak sambil jalan. Hak kita nembak sambil jalan kelikutlah jawabnya. Ni boleh nembak sambil jalan. Hak tu duduk depan Masjid Al-Aqsa. Pemuda-pemuda Palestin khabar meriang kereta kebal nak masuk dalam masjid. Kita ada kereta kebal luar. Tak ada makan luar. Ada makan. Tapi tamu juga masuk duduk dalam majlis ilmu tuan-tuan. Di Al-Aqsa, majlis ilmu ikut waktu semayang 5 kali sehari. Lepas subuh ada majlis ilmu, lepas zuhur ada majlis ilmu, lepas asar ada majlis ilmu, lepas garik ada, lepas isya ada talaki kita, ada talaki Quran, ada tazkirah, ada bayan, macam-macam. Pemuda-pemuda dia berebut nak duduk dalam majlis ilmu. Kita nak panggil orang suruh mari kuliah macam nak ajak gocok. Nampak? Tu kata kita ni kufur, banyak kufur nikmat Allah. Majlis ilmu ni satu nikmat daripada Allah tuan-tuan. Dia kata dah, kita dengar kau ustaz, kita duduk luar selesa sikit. Zaman Nabi, sahabat duduk rapat dengan Nabi.
Nah, sehingga ada riwayat kata kalau kata daun daripada pokok tu gugur, tak jatuh tanah daun tu, melainkan jatuh di atas ribaan para sahabat. Dah kita bukan daun, beruk 3-4 ekor jatuh goli bating depan. Nampak? Tapi saya kata ni bukan masjid ni lah. Tuan-tuan jangan marah. Tuan-tuan jangan marah, bukan masjid ni saya kata ni. Cerita ni tempat lain cerita ni. Nampak? Ya, lepas tu kita kena bertaubat lah. Maknanya nak kabarnya tuan-tuan, banyaknya dosa kita kepada Allah ni. Banyaknya kita ni jadi lalai daripada mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyaknya kita ni duduk di atas jalan-jalan yang lara, jalan-jalan yang menyebabkan kita ni jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila dah rasa sedar kita ni jauh daripada Allah, bila dah rasa sedar kita ni leka dan lalai daripada mengingati Allah, baliklah, kembalilah dekat kepada Allah. Antaranya mana? Melalui jalan kita bertaubat kepada Allah. Taubat ni Allah suruh, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hei orang beriman, kata Allah, tubu ilallahi taubatan nasuha, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Allah suruh. Allah suruh. Maka kita taubatlah kepada Allah. Balik semula kepada Allah, kembalikan diri kita ni balik, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sifat orang yang berakal atau sifat orang cerdik hak pertama. Yang kedua, sifat orang cerdik yang kedua, memikirkan akan bekalan untuk mencapai keselamatan di akhirat. Fikir tentang keselamatan kita di akhirat. Macam mana nak selamatkan diri kita di akhirat? Antaranya perbanyakkan bekalan akhirat. Sebab tu Nabi sebut dalam satu hadis, al-kayyisu man ba'dal nafsahu. Nah, orang yang cerdik, kata Nabi, adalah orang yang pertama, iaitu orang yang sentiasa ingat kepada mati. Yang kedua, orang yang mempersiapkan bekalan untuk mati. Dia orang cerdik. Ini orang yang bijak, ini orang yang berakal. Hak pertama, ingat mati. Ingat mati ni tuan-tuan sifat orang mukmin. Nah, dalam hadis yang lain Nabi kata, seorang mukmin tidak dikira sebagai beriman sehinggalah ada 4 perkara. Yang pertama, memperakui bahawasanya tak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Yang kedua, memperakui yang aku ini adalah utusan Allah. Yang kedua, iaitu orang yang orang yang yakin tentang berlakunya kematian. Nah, maknanya Nabi nak khabar bahawasanya mati itu betul, dan sifat orang yang cerdik adalah orang yang sentiasa ingat mati. Orang yang sentiasa ingat mati, orang yang sentiasa bersiap sedia untuk mati, orang yang memperbanyakkan mencari bekalan untuk mati. Ni orang cerdik. Macam mana kita nak ingat mati, tuan-tuan? Macam mana kita nak ingat mati? Yang pertama, sentiasa ziarah kepada kematian. Ini di antara cara untuk kita ingat mati. Ziarah pada kematian. Yang kedua sentiasa cari ruang untuk mengiringi jenazah ke perkuburan. Kalau jenazah khabib tu tak boleh lah. Jenazah hak lain. Nabi suruh cara untuk ingat mati, ziarah kepada kematian. Dengar orang mati, ziarah. Dengar orang mati, ziarah. Yang kedua, iring jenazah ke kubur. Yang ketiga, sentiasa ziarah kubur. Sentiasa ziarah kubur. Jangan tunggu raya baru nak pergi ziarah kubur. Tapi orang kita ni gitulah. Nak ziarah kubur bila raya. Bila raya ziarah kubur. Bila ziarah kubur, maknanya raya lah tu. Ziarah kubur, raya. Bila raya, ziarah kubur. Kalau tak ziarah kubur, maknanya tak raya lah tu. Itu orang kita, tuan-tuan.
Dia jadi adat raya ziarah kubur. Lepas tu nangis atas kubur, nangis. Wah, hari raya ni hari untuk kita bersukaria, hari untuk kita gembira, hari untuk kita berseronok. Nabi larang kita bersedih-sedih, Nabi larang kita meratap pasal hari raya. Tapi terbalik kita ni, hari raya je sedih. Berapa sedih pergi ziarah kubur, sedih. Takbir raya pun menangis kita ni. Patut seronok, gembira, tapi kita nangis takbir raya. Ziarah kubur pun menangis kita. Pelik. Sebab tu ada suatu ketika dulu Nabi pernah melarang ziarah kubur. Sebab orang jahiliah, orang yang jahiliah masuk Islam, bila dia ziarah kubur, dia melakukan amalan-amalan sewaktu jahiliah. Lepas tu Nabi pernah sekat. Nabi pernah sekat tak bagi ziarah kubur. Tapi sekarang sekatan itu telah dinasahkan, dimansuhkan balik. Dan Nabi suruh ziarah kubur. Zurul kubura, ziarahlah kamu ke kubur. Apa? Dengan ziarah kubur tu boleh mendekatkan kita akan kematian. Batu setengah ulama, di antara ulama tasawuf sebut, di antara waktu yang afdal untuk kita ziarah kubur, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tadi saya sebut di antara apa yang telah disebut sebahagian daripada ulama-ulama tasawuf sebut, di antara waktu yang afdal untuk kita ziarah ke kubur, iaitulah pada waktu malam. Ini di antara sebahagian ulama sebut waktu yang afdal untuk kita ziarah kubur, iaitulah pada waktu malam. Pasal apa waktu malam, tuan-tuan? Terang kali kau AJK Sejid ni, ziarah kubur, buat program ziarah kubur waktu malam. Fungsi Setiausaha Bendahari 3 orang, malam esok Jawatankuasa 3 orang, malam lusa Jawatankuasa 3 orang. Lepas tu malam hak lepas nu pula Tok Imam, Tok Bila, Tok Siok. Lepas tu malam nu pula tinggal cecer Jawatankuasa seorang, lagi dah ziarah seorang. Pasal apa, tuan-tuan sekalian, waktu malam? Kerana waktu malam ni dia ada 2 benda, dia ada 2 sifat. Yang pertama sifat gelap. Dia ada 3. Yang pertama gelap, yang kedua sunyi, dan daripada gelap dan sunyi itu menyebabkan kita akan jadi takut, kita akan jadi gerung, kita akan rasa gementar. Jadi hak itulah yang akan kita lalui bila mana kita duduk dalam kubur esok-esok. Kita duduk dalam kubur esok-esok dalam keadaan gelap, dalam keadaan sunyi, dalam keadaan takut. Kita duduk atas tu takut dah, duduk bawah tak tahu lagu mana. Kita duduk di atas ni masa ziarah ni gelap dah, sunyi dah. Dah kalau duduk dalam esok lagi lah. Tapi kalau takut masa duduk di atas, boleh lari, takut lari. Rasa gelap, rasa sunyi, boleh lari, boleh minta tolong. Tapi kalau duduk bawah, tuan-tuan, dengan siapa kita nak minta tolong? Dengan siapa kita nak minta tolong? Nak minta tolong anak bini kita dah boleh dah. Nak minta tolong anak kita, mari tolong ayah ni, ayah takut ni, duduk seorang ni bawah ni. Anak kita boleh tolong? Tak boleh. Minta tolong bini kita, mari tolong abang ni, abang takut duduk seorang bawah ni. Marilah tolong abang ni, dok sayang dah ke ketuk lelaki mu ni. Dulu kata sehidup semati. Dulu kata sehidup semati. Memanglah sehidup semati, tuan-tuan. Sehidup semati. Bukan maksud sehidup semati tu sama-sama hidup, sama-sama mati. Tak. Sehidup semati. Maknanya seorang hidup, seorang mati. Kalau bini mati, tok lelaki hidup. Nikah lain. Tak. Kalau tok lelaki mati, bini hidup, habis dah, yang nikah lain. Boleh percaya ke kita? Bini kita kata dah, abang mati esok ayah dah, kita nak nikah lain. Ayah, tuan-tuan nak percaya. Orang puan pula kalau tok lelaki kata, bang kalau saya mati esok abang nikah lain ke tak? Dah, abang tak akan nikah lain, abang setia nak bersama dengan awak. Boleh percaya tak maklum? Jawab kali maklum, boleh percaya tak?
Dah. Nampak? Kalau dengan saya diri pun rasa percayalah. Dah, kalau saya dirilah. Nah, saya royak bini saya, rasa percayalah. Masih hidup pun berasa nak seorang lagi, apatah lagi kalau dia mati. Masih hidup lagi pun berasa nak nikah lain, tapi tak lepas-lepas. Bukan kita lah cerita ni, orang lain cerita ni. Jadi tu di antara cara untuk kita sentiasa ingat kepada mati. Ziarah kubur, ziarah orang mati, dan ziarah kepada kematian. Boleh mengingatkan kita pada mati, boleh mendekatkan diri kita kepada mati. Dan sentiasa kita muhasabah diri kita. Sebab kadang-kadang Allah bagi petanda pada kita ni, tanda-tanda yang kita ni dekat dengan kematian. Di antara tanda kita ni dekat dengan mati apa, tuan-tuan? Yang pertama, pada diri kita, pada tubuh badan kita ni, Allah hantar penyakit. Allah hantar penyakit. Tapi jangan pula orang sihat berasa lambat mati. Tak, kadang-kadang orang sihat mati dulu pada orang sakit. Kenapa tak? Orang sakit, kawan dia sakit, terlentang lama sakit. Mari anak dia orang sihat, jaga dia. Tiba-tiba anak mati dulu. Ayah hak stroke tak hati lagi. Tapi orang yang sakit ni Allah bagi bonus. Sakit tu maknanya Allah bagi tahu mu ni dekat dah dengan mati. Cuma Allah tak bagi tahu bila. Tarikh kematian, waktu kematian, hari kematian, detik kematian, Allah tak bagi tahu bila. Tapi tanda-tanda tu dah ada. Yang kedua, tanda kita dekat mati apa? Yang kedua, tanda yang kita ni dekat dengan mati, rambut ataupun bulu yang ada pada tubuh kita ni bertukar warna. Daripada hitam kepada putih. Daripada black kepada white. Nampak? Batu cicit Nabi, tuan-tuan. Cicit Nabi SAW, Zainal Abidin bin Hasan nama dia. Cicit Nabi satu hari tengah sikat rambut, tiba-tiba dia terkejut, dia bertakbir dan sikat dia tu jatuh. Kemudian automatik tubuh badan dia ni jadi ketor. Pasal apa? Sebab tengah-tengah sikat rambut, tiba-tiba ada ubang sorak pada rambut dia. Start daripada tu dia berusaha untuk gali liang lahat, dan setiap petang dia akan baca Quran lepas asar di liang lahat tempat dia gali. Sehinggalah disebutkan dia mati di tepi liang lahat yang dia gali dalam keadaan dia tengah baca Quran. Baru ada orang sorak dah berasa kejut dah. Makna dia tahu yang dia ni dekat dah pada mati. Orang kita bukan ubang sorak. Hak sorak tu hitam tinggal sorak. Hitam tinggal sorak, tuan-tuan. Hak lain putih belaka. Tak mayang lagi. Nampak tak? Duduk atas gerai lagi. Duk main futsal lagi. Orang kata bocik main futsal lagi, tua-tua bocik main futsal lah bagus, exercise sihat, lambat mati gitu. Tak, lambat mati macam Israel tu sepupu dia buat. Sihat, bila sihat ni lambat mati dia kata. Tak ada penyakit, lambat mati. Gila sungguh. Nampak tak? Patutnya bila dah putih belakang tu bawa lah diri ke sejid pula etek kau bocik bawa lah diri pergi surai atas bocik. Bawa lah diri pergi ngaji atas bocik, kita ada ilmu buat bekalan akhirat bocik. Betul-betul lah baca Quran, betul-betul lah tahah tu. Belajar lah atas. Dah, payah dah. Ni orang kita. Itu di antara tanda-tanda yang kita ni dekat kepada kematian. Kemudiannya mendapat di antara orang cerdik, orang yang mempersiapkan bekalan untuk hari kematian. Siapkan bekal. Sebab Allah, bila kita mati ni maknanya kita balik kepada Allah. Kita mati ni, kita ni kembali bertemu Allah. Allah nak bila kita balik kepada Allah, Allah nak kita bawa bekal.
Allah nak kita bawa bekal, tetapi Allah nak kita bawa bekalan yang Allah nak, bukan kita bawa bekalan yang kita berasa kita nak bawa. Tak. Kita ni bukan nak balik kampung, tuan-tuan. Nah, kita ni bukan nak balik kampung jumpa waris warah. Kita ni bukan nak balik kampung jumpa saudara mara, tak. Kita ni nak balik bertemu dengan Allah. Maka kita kena bawa bekalan apa yang Allah nak kita bawa. Bukan kita bawa apa yang kita rasa kita nak bawa. Tak faham? Gini, contoh mudah nak bagi faham. Kita ni ada seorang hamba Allah ni dapat panggilan temuduga kerja. Gi minta kerja atau barang di zomen bagai apa semua, tiba-tiba dapat panggilan temuduga. Bukan panggilan lapu diri, panggilan temuduga. Bila panggilan temuduga, nampak tak? Maka kita kena bawa apa yang si penemuduga tu nak tengok. Dia nak tengok CJ kita, betul tak? Tak, betul tak? Temuduga tengok CJ tak? Nak tengok CJ kita, nak tengok dokumen-dokumen yang perlu yang kita kena tunjuk. Tapi hak ni kita temuduga dia tak bawa CJ. Dia bawa jorang. Nampak tak? Dia bawa perambut. Dia bawa batu ladung. Nah, dia bawa mata kain. Ada mata saiz 16, ada mata saiz 20, ada mata saiz 14, ada mata gambar, ada mata T ada. Nah, orang temuduga kata ni mata dia. Ni mata main bawah, cik. Hak ni mata main jenahah. Ni mata main pari. Nah, dia bawa soh plastiknya, dia bawa gewang, dia bawa popper. Ni benda apa? Ni SP, cik. Ni soft rock. Kenapa pula soft rock? Nak main casting ke ruang. Nak temuduga kerja pegawai. Dah bawa barang ngai. Hak temuduga kata mu ni gila. Mu pergi balik. Aku suruh bawa benda lain mu bawa, dia kata. Nah, anda gitu juga bila kita nak balik temu Allah. Kita nak balik bertemu Allah, harta dunia ni Allah tambah. Nah, harta dunia, harta kekayaan, apa benda semua ni Allah tambah. Nah, sebab apa? Sebab harta kekayaan, harta dunia ni bukan milik kita hak kekal. Al-malu mali wa anta abdi, kata Allah. Harta yang kamu milik hak aku. Wa anta abdi, mu ni hamba aku. Nah, jadi kita yang kita nak bawa, yang Allah nak tengok, amal soleh kita. Nampak? Amal soleh kita, amal kebajikan kita, ilmu pengetahuan kita. Patut Nabi sebutkan apa nama ni, idza mata banu adam in qata'a amaluhu illa min salat sadaqatin jariyah al-ilmu yuntafa'ahu bih wa waladun salih yad'u lah. Ini di antara bekalan yang kita kena bawa. Bila matinya seorang anak Adam, semua amalan terputus illa min salas, kecuali 3. Yang pertama sedekah jariah. Ini yang Allah nak. Sedekah jariah. Masa kita hidup ada tak sedekah? Ada tak infak? Ada tak zakat? Ada tak jariah? Ada tak wakaf? Ada tak? Ada, alhamdulillah. Ini bekalan. Yang kedua, al-ilmu yuntafa'ahu bih. Ilmu yang diambil manfaat padanya. Dan kalau masa hidup kita tak mengaji, nak ambil ilmu di mana? Masih hidup tak mengaji kita. Nah, masih hidup tak pernah mengaji, tak pernah menuntut ilmu, tak pernah belajar, dah nak kira gana tu. Nah, yang ketiga, wa waladun salih yad'ulah, anak-anak yang soleh yang mendoakan untuk kedua ibu bapanya. Tapi mak ayah tak pernah didik anak jadi anak soleh. Sebab mak ayah diri pun tak soleh. Mak ayah diri pun tak soleh. Lagu mana dapat anak soleh? Ni masalah ni. Dan benda apa kita nak bawa, tuan-tuan? Benda kita nak bawa, nak ngadak Allah Ta'ala esok. Ini sebab tu kita jadi orang yang berakal, jadi orang yang cerdik, kena mikir bekalan akhirat untuk kita bawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nampak? Kemudian yang terakhirnya Imam Ghazali kata, meninggalkan segala bentuk
perkara yang dilarang, yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Benda yang dilarang oleh Allah, benda yang dilarang yang termaktub pada Quran, yang termaktub pada hadis Nabi, yang termaktub pada ijma' para ulama, itu benda yang dilarang, tinggalkan. Kalau terlanjur kita buat, bertaubat kepada Allah. Tak mustahil kita terlanjur buat, tuan-tuan. Sebab kita ni manusia biasa. Nah, kita ni lemah, kita ni ada nafsu. Kita bukan maksum. Tak mustahil kita terlanjur buat. Maksiat mata, maksiat mulut, maksiat telinga. Nak mata. Lalu ni tahanuk dara. Tak mustahil kalau kita terpandang dan tak kelik. Ada kata mustahil. Dah. Kita ni ada syahwat. Kita ni ada nafsu. Tak mustahil. Lalu anak dara ni sekak nafas sekejap. Tak mustahil, tuan-tuan. Tak mustahil. Nampak? Tetapi kita ingat benda ni benda salah. Benda ni benda maksiat. Benda ni benda dosa. Balik semula kepada Allah, minta keampunan, mohon maaf, mohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan keampunan kepada kita, Allah hapuskan segala dosa-dosa kita, keluarkan segala dosa-dosa kita, dan letakkan kita dalam keadaan dalam golongan orang yang sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Berhenti setakat ni, insya-Allah mudah-mudahan sikit sebanyak dapat beri manfaat pada kita bersama. Kita ambillah yang mana yang baik itu untuk kita amalkan, untuk kita kongsi-kongsikan bersama. Terima kasih di atas jemputan, terima kasih di atas perhatian. Mohon maaf sebarang bentuk kekurangan, terkasar bahasa, terlanjur menggores kata-kata. Mohon maaf, saya minta banyak-banyak. Dan untuk akhirnya, tuan-tuan, saya macam biasa bawa tabung untuk tabung fi sabilillah untuk kebajikan, pengurusan dan pendidikan sekolah saya, Madrasah Ar-Ridwan. Agak-agak tuan-tuan dapat membantu dari segi keuangan, kerana tahun ni sekolah kita agak sesak dari segi keuangan untuk kita meneruskan operasi pendidikan, sebab pelajar tahun ni agak kurang disebabkan dengan pandemik Covid. Pandemik Covid, ramai pelajar yang berhenti. Jadi harap-harap tuan-tuan dapat membantu. Itu saja, wallahu a'lam. Aku qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.